antarabangsa yang seringkali dipenuhi oleh konflik, dan salah satu yang berpanjangan ialah pertikaian antara Azerbaijan dan Armenia. Oleh itu, konflik ini berpusat di wilayah Nagorno dan Karabakh, sebuah kawasan yang kaya dengan sejarah, akan tetapi menjadi titik panas politik dan tentera. Dalam video ini, kita akan menggunakan teori realisme untuk memahami mengapa konflik ini terus berlaku dan apa yang ia tunjukkan tentang dunia antarabangsa. Teori realisme adalah salah satu pendekatan utama dalam memahami hubungan antarabangsa. Ia diasaskan daripada ide-ide awal oleh pemikir klasik seperti Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Machiavelli menekankan kepentingan kuasa dan kepemimpinan pragmatik dalam bukunya The Prince. Manakala Hobbes pula menggambarkan dunia sebagai keadaan anarki di mana manusia dan oleh itu negara sentiasa berada dalam konflik untuk kelangsungan hidup. Pada itu juga, realisme modern dalam hubungan antarabangsa kemudian dimajukan oleh ahli teori seperti Hans Morgenthau yang mengembangkan konsep politik kuasa dalam bukunya Politics Among Nations. Oleh itu terdapat prinsip utama realisme seperti negara adalah pelaku penting dalam sistem antarabangsa. Yang kedua, setiap negara bertindak untuk melindungi kepentingan dan keselamatan mereka. Yang ketiga, dunia berada dalam keadaan anarki tanpa kuasa pusat yang dapat mengawal semua negara. Konflik dan persaingan dianggap sebagai sesuatu yang semula jadi dalam hubungan antarabangsa. Konflik antara Azerbaijan dan Armenia bermula pada tuntutan ke atas Nagorno-Karabakh. Wilayah ini secara rasmi adalah sebahagian daripada Azerbaijan, tetapi majoriti penduduknya ialah terdiri daripada etnik Armenia. Pada era Soviet, kawasan ini diberikan kepada Azerbaijan, tetapi selepas kejatuhan Soviet, ketegangan antara kedua negara ini meningkat. Selain itu juga, perang pertama berlaku pada tahun 1988 sehingga 1994 yang menyebabkan ribuan kematian dan perpindahan besar-besaran penduduk. Manakala pada tahun 2020, konflik ini sekali lagi memuncak dengan Azerbaijan berjaya merampas semula banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Armenia dengan sokongan ketenteraan yang kuat daripada Turki. Dalam teori realisme ini, setiap negara bertindak untuk melindungi kepentingan dan survival mereka. Hal ini kerana konflik antara Azerbaijan dan Armenia memberikan contoh klasik bagaimana prinsip realisme diaplikasikan dalam dunia nyata. Azerbaijan dan Armenia berjuang untuk mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai hak kedaulatan dan survival komuniti mereka. Hal ini kerana bagi Azerbaijan, Nagorno-Karabakh secara rasmi adalah sebahagian daripada wilayah mereka. Kawasan ini penting dari sudut kedaulatan negara dan maruah nasional. Selepas sedekat kehilangan kawalan ke atas wilayah tersebut, Azerbaijan melihat konflik ini sebagai peluang untuk mengembalikan maruah dan keutuhan wilayah. Manakala bagi Armenia, Nagorno dan Karabakh didominasi oleh etnik Armenia yang melihat Azerbaijan sebagai ancaman kepada identiti budaya dan survival komuniti mereka. Dalam pandangan Armenia, mempertahankan wilayah ini adalah tanggungjawab moral dan strategik. Teori realisme menekankan bahawa kuasa ketenteraan adalah alat utama untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Hal ini kerana Azerbaijan telah meningkatkan kekuatan ketenteraan mereka sejak beberapa tahun terakhir, menggunakan hasil ekspor minyak dan gas untuk membeli senjata yang canggih termasuk latron daripada Turki dan Israel. Manakala Armenia pula bergantung daripada sokongan ketenteraan dari Rusia untuk mengekalkan keseimbangan dunia. Namun, kebergantungan ini menjadi kelemahan ketika Rusia lebih memilih untuk bersikap neutral dalam konflik terbaru ini.
Konflik ini menunjukkan bagaimana sistem antarabangsa yang anarki tanpa kuasa pusat yang kuat untuk menguatkuasakan undang-undang antarabangsa membenarkan negara bertindak berdasarkan kepentingan masing-masing. Oleh itu, perjanjian damai tidak kekal kerana gencatan senjata sering kali dilanggar kerana ia tiada kuasa yang luar yang cukup kuat untuk menguatkuasakan perjanjian. Ketiadaan penyelesaian tamat. Hal ini disebabkan juga walaupun ada usaha diplomasi, konflik ini terus berulang kerana kedua-dua pihak enggan berkompromi terhadap tuntutan kedaulatan mereka. Realisme juga menekankan peranan kuasa besar dalam konflik antarabangsa. Dalam konflik ini, Turki memberikan sokongan ketenteraan dan politik kepada Azerbaijan sebagai sebahagian daripada strateginya untuk memperluaskan pengaruh di rantau Kaukasus. Manakala Rusia sebagai sekutu tradisional Armenia, Rusia memainkan peranan sebagai pengimbang kuasa. Namun kepentingan Rusia lebih kepada mengekalkan kawalan di rantau itu melalui pengaruhnya terhadap kedua-dua pihak tersebut. Dalam kerangka realisme, keputusan dalam konflik ini tidak didorong oleh keadilan ataupun moral, tetapi oleh pengiraan kuasa. Hal ini kerana Azerbaijan dengan kelebihan ekonomi dan ketenteraan yang lebih kuat mengambil tindakan agresif untuk memulihkan kawalan ke atas wilayah Nagorno dan Karabakh. Manakala Armenia dengan sumber yang lebih terhad berada dalam posisi defensif, tetapi terus mempertahankan kawasan ini sebagai isu survival community etnik. Konflik Azerbaijan dan Armenia adalah contoh bagaimana dunia antarabangsa berfungsi seperti yang dijelaskan oleh teori realisme. Negara bertindak berdasarkan kepentingan sendiri sementara kuasa luar mengambil kesempatan untuk meningkatkan pengaruh masing-masing. Oleh itu, penyelesaian jangka panjang untuk konflik ini memerlukan diplomasi yang lebih ukur dan usaha untuk mencapai keseimbangan kuasa yang stabil. Akan tetapi, selagi sistem antarabangsa kekal anarki, konflik seperti ini mungkin akan terus berlaku selamanya.